Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula bila masa, tapi sebelum tu nak check apa tu, dengar tak suara saya? Ya, siapa yang dah masuk? Ada siapa yang dah masuk? Tak ada komen? Okey, saya harap saya tak bercakap seorang je lah. Okey, tak apa, sebab sebelah dah 9 suku dah, jadi kita mulakan. Okey, seperti biasa, ya. Alhamdulillah, ada nampak. Okey, terima kasih Tuan Alif. Okey, terima kasih dengar Puan Zarina. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kita bersama 9 suku malam, kisah 9 suku malam, kita nak bercerita pasal kisah benar pusaka lah. Sebelum tu saya mengambil peluang ni lah, sebab apa tu, nak minta tolong lah, bersama-sama doakan lah, kerana apa, seorang ex-staff kami, bukan pusakanya ex-staff, tapi bisnes lain lah, yang sebenarnya Tadika lah, Puan Zarina yang rankan, ya, yang sangat setia, lebih 10 tahun. Dia apa tu, sekarang kritikal, ya, ICU apa tu, pernafasan, pasal COVID apa tu, COVID-19 ni lah, ya. Perlukan bantuan pernafasan. Dia dapat daripada ibu dia lah, ibu dia dah meninggal beberapa hari lepas. Sebab COVID ni, ibu dia dapat, itulah kesian jugalah, dia buat treatment apa tu, treatment dialisis, orang tua kan, dialisis, jadi dia dapat dari situ lah. Okey, memang malang lah kita kata. Okey, baiklah, so kita cerita pasal ni lah, kisah, ini pun cerita kisah duka kan. Pusaka ni selalu kisah duka. Saya pun kalau cerita banyaknya cerita duka lah. Yang suka tu masa perancangan klien kami, itu selalu cerita suka lah pasal pusaka. Tapi kalau Waalaikumsalam Tuan Kamarul, kalau yang apa, cerita pasal pusaka yang dah berlaku ni, selalunya yang berlaku tu semuanya kebanyakannya yang duka, terutama yang bukan klien My Pusaka lah. Jadi kes ni dirujuk, ceritanya macam ni. Apa tu, tajuk ni kalau tengok, waris dua beradik lelaki, tetapi apa, berebut harta pusaka. Ni selalu orang selalu anggap, bila ada waris lelaki maksudnya tak ada masalah pusaka ni kan. Ada anak lelaki, jadi tak ada rebut-rebut. Dia anaknya 2 orang lelaki sahaja, suami dah meninggal. Ini perempuan lah, suami dah meninggal. Jadi secara logiknya tak ada masalah kan, sebab warisnya setengah-setengah lah, anak tu seorang setengah, yang lelaki seorang lagi setengah kan. Dia ada 2 bidang tanah lah, satu tu rumah, satu lagi tanah kebun, Jadi ceritanya mula masa dia hidup lagi lah. Masa tu arwah tu, ibunya sakit, sakit tua lah, jadi ceritanya cucunya, kita dengar cerita macam tu lah, neneknya nak beri tanah rumah tu, yang nenek tu duduk kepada cucunya. Jadi biasanya orang kalau macam tu dia akan pergi pejabat tanah, tukar nama lah kan, dipanggil hibah jugalah, hibah pemberian masa hidup kan. Jadi nak buatkan cerita, pada hari yang dia nak buat tu, masa tu nenek dia memang dah sakit tenat lah, jadi tak sempat, borang semua dah isi semua, belum sign saja, yang belum submit lagi. Itulah ceritanya, maknanya tak sempat lah. Okey, jadi hasrat hibah tu tak terlaksana, dan ada soalan jugalah sama ada itu hibah yang reda ataupun dipaksa. Kita tak nak komen lah, kita dengar saja kan. Tapi benda tu tak dapat dilaksanakan. Okey, kemudian bila nenek meninggal, jadi warisnya adalah bapanya dan pakciknya lah, pakciknya dia 2 orang. Jadi dia meninggalkan 2 tanah tadi. Satu tanah ada rumah,
Yang tu seorang yang tinggal situ lah, bapanya tinggal situ bersama dia dan juga mak dia lah kan. Okey, dia dah buat rumah. Cerita macam ni, masa hidupnya nenek dia, okey, sebenarnya mereka lah, ayah dia menjaga mak dia lah, nenek dia tu. Okey, jaga dan dia sempatlah macam renovate rumah tu, okey, rumah jadi dan dia tinggal situlah. Okey, dan nenek dia pun tinggal situ jugalah sehingga akhir hayatnya. Okey. Alright. Jadi selepas meninggal, okey, pakciknya, pakciknya ataupun apa yang adik-beradik kan, waris satu lagi datanglah, datang bertanyalah mengenai pusaka tu kan. So jadi itulah, walaupun ada beradik, dua orang dia beradik je kan, tapi banyaklah cerita, saya tak nak ceritalah yang berlaku mana abang tadi yang duduk rumah tu, dia senang cakap lah, bila adik dia bersuara nak cerita pusaka, dia akan marah. Ada satu kali sampai seolah macam menghalau adik dia lah. Okay. Adik tu mungkin cara adik tu pun macam cerita pusaka ni kan sensitif kan, jadi bila sebut je jadi masalah. Sebab apa? Memanglah abang dia rasa macam dia berhak lah ke atas tanah tu, sebab dia dah buat dah renovate rumah tu cantik, dia dah duduk situ, dah duduk sejak arwah mak dia duduk situ. Okay. Dan juga ada ya kononnya, bukan konon lah, saya tak tahu mungkin betul, adalah macam seolah nenek tu nak cuba menghibahkan kepada cucunya tapi tak terlaksana kan. Jadi dia berpegang kat situ lah, maknanya itu dia orang ada hak kat situ lah. Okay. Jadi mereka minta tolong kami lah untuk menyelesaikan benda tu. Secara logik macam tak susah, ada sebiji rumah, tanah rumah, ada sebiji tanah kebun, boleh je kan. Abang dia ambil rumah tu, adik dia ambil kebun kan, itu. Tetapi adik dia tak setujulah, sebab rumah tanah tu nilai dia tinggi, kebun tu rendah saja kan. Jadi dia rasa dia ada hak ke atas rumah tu dan tanah tu lah, terutama tanah tu lah. Rumah tu dia tahulah abang dia yang renovate semua tu, tapi tanah tu sebab tu tanah pusaka, so dia rasa dia ada hak lah. Jadi maka memang bergaduh lah, memang berat lah kes ni kan. Jadi kami buat kaunseling lah, seperti biasa kami buat kaunseling, jumpa kedua-dua pihak. Walaupun ada beradik, kita tak dapat berjumpa bersama, kena berjumpa berasing. Kita boleh jumpa abangnya, jadi kita bincang lah, tanya cerita. So apa yang tadi saya cerita tu, itulah diceritakan. Jadi saya kata ya faham, semua tu mungkin betul, mungkin betul cerita tu kan, pasal hibah, pasal semua tu betul, tetapi masalahnya grant tu sekarang nama arwah mak dia orang, dan dari segi hukum faraidnya lah, adik dia pun ada hak setengah situ. Jadi dia kata dia tak kisah, dia tak nak macam masih berkeras lah, dia rasa berhak. Okey, jadi sampai tempat saya cakap, tuan pernah dengar tak cerita ada berlaku kat Kelantan, di mana cerita lebih kurang macam ni lah, bila waris adiknya, ni cerita lain lah kan, dia masuk Sarawak ni, datang bawa jentolak, tolak setengah dari rumah tu. Tuan nak berlaku macam tu ke? Dia dengar betul juga, tapi dia terkejut, tapi dia tak kisah. Dia kata adik dia tak berani, dia kata mungkin dia tak berani, mungkin dia tak buat lah, dia kata kan. Tetapi ada satu lagi yang dia boleh buat, dia kata, sebab dia ada hak, waris dua orang, dan dia pun boleh pergi pejabat pusat kecil yang buat tuntutan, kalau tuan tak nak bekerjasama ke apa, hasilnya tanah ni akan jadi dua nama, setengah nama dia, setengah nama dia, sebab dia ada hak setengah. So tuan okey ke macam tu? Masa tu dia berpanik lah. Okey, jadi ceritanya tanah tu nilai dalam anggaran dah 100,000 lah, 100,000. Tak mahal sangat lah, ni kira macam tanah kampung kan.
Dia anggaran saja, sebenarnya pun tak tahulah, mungkin lebih kan, tapi dia anggarkan 100,000, dan kalau dibagi dua mana seorang 50,000. Jadi saya kata macam inilah, jangan gaduh-gaduh. Apa kata tuan nak tanah ni kan, tuan tebuslah daripada adik tu kan, mana tuan bayar 50,000 lah kat dia. Oi, tinggal 50,000, terkejut dia. Oh, mahal tu sangat kan, saya tak ada duit banyak tu. Okey, macam ni. So saya setuju, dia kata nego dengan adik dia untuk tebus, tapi rendah sikit lah, dia kata setengah daripada tu, 25,000 ke boleh ke, dia kata. Saya tak tahu, bukan saya boleh cakap kan, saya hanya boleh bincang je lah. So dia kata cubalah, dia kata kan. Okey, tak apa, mana dia setujulah, setuju. Tapi saya kata 25,000 mungkin adik tak setuju, kata kan. Kalau lebih boleh ke, kata beritahu je lah, dia kata kan. Nanti kami insyaAllah kami boleh setuju kalau patut. Tapi kalau 50,000 kami tak ada lah, dia kata. Okey, saya faham. Jadi pergilah jumpa adik dia, bersaingan. Dia cerita mula adik dia okey je, boleh terima kami bincang. So biasalah, semua cerita-cerita lama dia keluar lah, jadi saya pun tak nak cerita lah kan. Biasalah bila dah bergaduh je tu, macam tu jadinya, semua yang tak betul kan, semua yang tak baik. Tapi masa adik-beradik dulu, saya mak ada okey je kan. Itulah hakikatnya bila pasal pusaka ni. Okey, jadi dah saya kata macam ni lah. Abang tu setujulah, dia kata kalau dia tebus 50 patutnya mungkin 100,000 tu setengah, 50,000, tapi abang tu kata dia tak mampulah, 25,000. Okey lah, dia kata mungkin dia boleh lah, diusahakan. So dia kata saya bukan apa, dia kata saya tak nak orang anggap saya ni bodoh kan, setuju harga macam tu. Saya pun tahu sepatutnya mahal lagi kan, 50,000 tu logik lah, dia kata kan. Tapi kalau 25,000 tu melampau lah, dia kata. Nanti saya tak nak pula orang kata saya ni bodoh pula, tak ada akal kan, terima harga macam tu. Dan saya tahu abang saya tu boleh saja usahakan kan, untuk dapatkan. Saya kata saya tak tahulah kan. So macam mana, dia kata. Saya pun nego lah, saya kata okey, kalau kurang sikit, lalas kurang sikit, kurang sikit, lebih sikit lah daripada 20,000, naik 30 sampai 35, sampai 35. So dia kata okey lah, dia kata okey lah, memang walaupun hati saya tak setuju, tapi tak apalah, dia kata saya reda je lah kan. Saya tahu hak saya. Okey, tapi tanah kebun tu masih kena bagi dua lah, dia kata. Betul lah tu kan. Walaupun saya cuba nego lah untuk adik dia ambil tanah kebun tu, jadi boleh setuju 25,000 kan, sebab tanah kebun tu ada nilai sikit juga kan. Logik lah, tapi dia tak nak. Dia sebab dia biasalah compare tu tanah kebun kan, setengah daripada duit. Memanglah orang prefer duit kan. Itu beza dia kan. Okay, tanah pun dia still boleh dapat setengah, and then rumah tak dapat, tak apa, tanah tapi dapat cash 35,000. Tu dia lagi prefer macam tu lah. So saya kata okey, logik jugalah. Saya pun kalau saya kata ni reasonable lah, kata orang reasonable. Tak consider tamak jugalah, maknanya betul ansur jugalah. Kalau ikut hak dia boleh lah tuntut sampai 50,000 kan. Okey, so sebab dia kata tak mau, orang kata dia bodoh pula kan, abang dia, kelentong dia kan, dia kata ni semua ego lah, semua lelaki kan. Bila lelaki ni ego tu lebih lah kan, semua tak nak mengalah, betul tak? Okey, jadi saya ingatkan selesai lah kan, boleh ni kan, boleh ni, sebab abang dia cakap macam okey je kan, macam okey. So kita bawa lah ke pengetahuan abang dia lah, pengetahuan dia cerita ni, apa yang adik setuju. Tapi itulah, tiba-tiba je tak setuju pula. Tak setuju. Dan bukan dia tak setuju, anak dia tak setuju. Sebab anak dia masih merasakan adik pakcik dia tak ada hak langsung, sebab
nenek dia nak hibah kepada dia. Maksud dia nakkan tanah rumah tu 100% lah, 100%, dan tanah tu kebun tu okeylah bagi 2 macam tu lah. So macam tu lah cerita dia kan. Jadi kadang-kadang kita buat kaunseling ni macam tak semualah dia katakan dia pasti berjaya lah, tapi sebenarnya yang ini sangat-sangat boleh berjaya. Benda ni bagi saya nak kata susah tak susah, nak kata senang tak senang, tapi dah ada jalan dia kan, jalan dia logik tu kan, orang kata orang macam win-win lah kan. So tapi itulah sebab masa perbincangan dengan ayah, apa yang ayah dia tu, anak tu tak ada, jadi dia tak tahu detail cerita dia, tapi mungkin sebab yang nak kena bayar tu anak dia, ayah dia rasa macam tak ada duit lah, lagipun nanti tanah pun anak dia nak ambil kan, jadi memang anak dia akan keluar duit. Tapi logiknya bagi saya 35,000 tu macam berbaloi lah, sebab 30,000 dapat tanah, dapat rumah kan, kebun tu masih dapat setengah lagi. So saya pun heran je, sampai hari ni saya masih heran bagaimana orang terlalu ego, terlalu degil, terlalu taksub, dan saya rasa tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Jadi apa dapat kan? Apa dapat? Hanya dapat duduk rumah tu secara haram saja. Dapat putuskan silaturahim dengan pak ciknya. Itulah cerita dia. Jadi apa pengajaran dia? Okey, pertama yang kita akan ambil pelajaran, satu adalah walaupun waris kita lelaki, waris lelaki, kecuali kalau waris kita seorang anak lelaki, tak ada mak bapak kan, tak ada pasangan, mana kalau kita tinggal itulah anak kita orang, itu tak ada isu pasal faraid, tak ada isu pasal pusaka ni, tetapi ada isu masih nak kena uruskan lah. Tak boleh lah kata besok bila dia seorang je waris, dia pun duduk aja tanah tu tanpa diuruskan, maksudnya tanpa dibuat proses turun milik kepada dia, walaupun dia seorang je berhak, tapi kena buat dari segi, sebab apa, besok masa dia hidup okey lagi, sebab dia punya kan, dia waris faraid seorang, tapi kalau lepas dia meninggal nanti dah jadi masalah kan, jadi isu lain. Okey, jadi itu yang kita belajar adalah walaupun ada waris lelaki, tapi masih kena buat perancangan. Okey. Itu kena faham. Kena faham. Okey. Right. Lain tu, benda ni macam saya cakap, benda ni bila pusaka ni kan kena bertolak ansur lah. Sebab apa, kita kena macam sentiasa nak menang tu payahlah. Biar kita kalah sikit, kalah sikit, macam kata alamak terpaksa bayar lah, alamak kena tebus lah, tetapi kena faham benda tu kalau kita melepaskan hak tu, kita ada saham akhirat ke situ, jadi tak rugi pun sebenarnya, dan pentingnya macam ni lah, apa akan jadi lepas ni, kan akan berterusan, ayah dia, mak dia sendiri duduk rumah tu, gunakan duduk rumah tu atas tanah pusaka yang ada hak pakcik dia kan, maknanya selama-lamanya dia akan makan harta batil. Macam mana tu? Dan benda ni akan berterusan. Kalau masa ini yang baru dua waris pun tak boleh berbincang, bayangkanlah besok kalau seorang tu meninggal, apa akan jadi? Tentulah waris mereka pula akan menuntut kan, dengan ada pasangan lagi, dengan ada anak lagi, betul tak? Dan kalau kalau dia yang tak ada waris pula nanti kan, ataupun tak ada waris lelaki pula, tersilap ada bahagian batu mal pula, tak pasal keluarga tu nanti ada yang termakan harta batil, ada makan harta hak batu mal dan sebagainya. Jadi benda ni bagi saya sangat membimbangkan lah, membimbangkan. Jadi kalau katalah siapa-siapa yang ada kes macam ni, segeralah dapatkan bantuan, dan berlapang dada untuk selesaikan dengan baik. Sebab apa, biar rugi di dunia, jangan rugi akhirat, dan juga kesianlah arwah tu yang meninggal tu, contohnya macam ni arwah mak dia kan, tak tenteram di sana kan. Bayangkan anak-anak dia termakan harta batil, putus silaturahim, kalau segala dia punya anaknya amal
doa semua tak sampai kat dia nanti kan, rugi dia. Jadi kesianlah pada yang meninggal tu. Ini salah satu contoh kes lah pusaka yang tak dapat selesai dengan baik. Boleh selesai dengan baik, ada harapan lagi. Saya harap kalau ada yang kalangan keluarga yang terlibat macam ni, dengar kisah ni, ambil ketahuan dan juga kalau berlaku rancang, kalau dah berlaku dapatkan bantuan, Mahir Pusaka boleh cuba bantu untuk buat kaunseling, dapatkan muafakat, betul, jangan untung dunia tapi rugi akhirat kan. Sia-sia kita kan dah lupa ni, kita bukan kekal dunia, kita kat dunia ni memang kita macam tamak harta bagai kan, nak sangat tapi tak tahulah. Jadi dalam kes ni saya harap adik itu boleh meredakan abang dia duduk rumah tu, tapi cara daripada masa jumpa last kali tu tak reda lah, tak reda, kecuali kalau abang dia bersetuju dengan syarat-syarat tu. Contoh je tanah kebun tu, siapa pula nak mengerjakan kan, dua-dua ada hak. Kalau salah seorang mengerja dah termakan harta batil juga. Ini banyak contoh-contoh cerita dalam masyarakat. Okey, so itu saja cerita saya. Banyak lagi cerita-cerita macam ni, yang cerita kisah benar, yang sedih, boleh jadi tauladan, jadi saya harap apa saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada silap cerita tu memang salah saya lah. Okey, dan ambil pengajaran ni. Okey, so itu saja dari saya, dan besok seperti biasa nanti akan ada lagi perunding kami. Besok hari apa hari Khamis. Khamis ada perunding kami yang lain juga setiap hari, Isnin sampai Jumaat 9 suku malam. Tonton, dan juga kalau nak tengok video-video yang lama tu, setiap hari kita ada video ni, boleh tengok, pergi kat kita punya YouTube channel, mypusaka.info official. Okey, pergi kat situ ada semua video-video situ, like and follow lah. Okey, alright, itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.